أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. So sebelum tu ingat balik dia kata subjek ilmu nahwu ni membicarakan tentang kalimah dan juga kalam. Kalimah ni word saja, kalam ayat. Kemudian dia beri takrif kalimah. Kalimah ialah lafaz mufrad yang mempunyai makna yang tertentu. Dan kalimah ataupun lafaz dalam kalam Arab dibahagikan kepada tiga, iaitu isim, fi'il dan juga harf. Kenapa tiga? Kerana dia kata setiap perkataan dalam bahasa Arab ni dia tak boleh lari daripada tiga perkara. Yang pertama, sama ada kalimah tu dia tidak menunjukkan makna dia yang tersendiri. Dia bergantung kepada kalimah lain untuk memahami dia. Yang ini untuk harf. Isim, fi'il dan harf ni kan. Tiga ni yang tidak mempunyai makna secara tersendiri, itself, makna dia bergantung kepada kalimah lain, maka ini adalah harf. Kemudian ada satu lagi jenis berlawanan dengan harf tadi. Harf, diri dia sendiri tidak boleh menunjukkan makna yang tersendiri dari segi kefahaman lah, bukan dari segi yang kita faham selama ni. Kita kata min tu makna daripada semua orang faham daripada kan. Tapi kalau kita fikir secara halusnya, daripada tu apa erti dia? Dia bukan macam pen, bukan macam pensel, bukan macam kereta. Daripada itu adalah satu kefahaman yang menunjukkan adanya tempat bermulanya, permulaan. So, mana dia perlukan kepada benda lain lah untuk menunjukkan berlakunya permulaan tu. Dia sendiri macam bar ni, B, dia tak boleh menunjukkan makna dia pada diri dia sendiri, melainkan kena adanya Basrah ke sini. Kan? Kena ada Kuala Lumpur ke, Fi je, contoh Fi Dimashq. So, nak kena ada benda ataupun makan tempat yang di mana beradanya. Kan? Sebab fi ni menunjukkan keberadaan. So nak kena ada tempat. Kalau B artinya dengan. Nak kena ada benda tu dengan apa? Kalau min, permulaan. Nak kena ada tempat permulaan tu ataupun apa-apa saja yang menjadi punca kepada sesuatu. So maknanya harf dia tak ada makna pada diri dia sendiri. Lawan dia yang ada makna. Sekali dengan makna, dia ada masa. Ada makna, ada masa. Contohnya zahaba ada makna pemergian. Ada makna pemergian dan ada makna madi, masa. So ada makna, ada masa, ini dinamakan fi'il. Kalau menunjukkan, ini bukan takrif lagi. Kalau sesuatu itu menunjukkan. Sebab apa dia ambil kesimpulan tiga tadi? Kerana kalimah bahasa Arab ni, kalau kita tengok dia, kita perhatikan, dia akan menunjukkan kepada suatu makna. Macam pen menunjukkan makna apa. Kalau zahaba menunjukkan makna apa. Satu lagi dia kata, kalimah ni dia menunjukkan makna pada diri dia sendiri. Sebut qalam, pada zat dia tu ada makna pen. Kemudian, kalau ada makna pada diri dia sendiri, maknanya sama dengan fi'il. Tapi apa beza dia dengan fi'il? Dia tak ada masa. So, dia tidak beriringan dengan masa. Maka, ini adalah isim. Maknanya kalimah yang menunjukkan macam ni, macam signboard lah. Kalau menunjukkan macam ni, dia nak menunjukkan kepada apa? Setelah kita tahu bahawa bila satu kalimah ni, dia tidak menunjukkan makna pada diri dia sendiri, satu kalimah lagi dia menunjukkan kepada makna diri dia sendiri, dan dia ada tambahan masa, itu fi'il. Satu jenis lagi kalimah, dia kata dia ada makna pada diri dia sendiri, dan dia tidak ada masa. Dia tidak ada masa, itu adalah isim. Itu baru sains-sains baru. So kita tak beri takrif lagi. Sebab bila kita mengaji secara ilmiah, sesuatu yang dibicarakan secara ilmiah, mesti ada pentakrifan terhadap satu-satu istilah. Kalau kita mengaji manusia kan, apa itu manusia? Al-insan. Apa manusia?
Kalau zaman dulu tak apa, tak perlu takrif. Sekarang ni perlu takrif. Sebab kita nak bincang satu benda yang lebih lagi tentang manusia. So kena tahu dulu spesifik manusia tu apa. So manusia ialah haiwan. Kalau kita sebut haiwan, artinya masuk dalam tu beruk, monyet, unta, kambing, biri-biri, lipas. Haiwan juga kan? So kita kena spesifik lagi selain daripada haiwan, sebab haiwan ni biasanya dapat dibezakan antara satu sama lain dengan bunyi kan. So kalau kambing mengembek, lembu mengeboh, burung bersiul. So maknanya haiwan tu ada beza dia. Boleh dibezakan melalui bunyi biasanya. Jadi manusia bunyi apa? Bercakap. So haiwanun natik. Haiwan natik. Mana yang ni umum ni. So umum ni kita panggil fasal. Faslun. Ni luas kan? Insan ni luas. Dalam banyak-banyak benda alam raya ni, asyak di alam semesta ni, insan tu apa benda? So dia termasuk haiwan. So kita fasalkan dia. Maksudnya kita asingkan. Ini grup ni, grup haiwan. Kemudian bila kita kata dia termasuk dalam grup haiwan, maka masuk banyak haiwan-haiwan di situ. So kita kena spesifikkan lagi supaya haiwan-haiwan yang lain itu tidak termasuk dalam pentakrifan insan. So kita bubuh lagi satu sifat, sifat natik. Ini kita panggil jins. So jenis dia apa? Haiwan yang jenis apa ni? Haiwan yang jenis boleh bercakap. Kalau lembu, haiwan yang boleh mengeboh. Kalau kambing, haiwan yang boleh mengembek. Ini yang mudah difahamilah tentang ta'rif insan. Nama lagi ta'rif. Ta'rif maknanya memperkenalkan. Arrafa yu'arrifu ta'rifan. Memperkenalkan. Kalau orang kata insan, apa benda? Maknanya kita kena jelaskan supaya makna dia itu tidak berkongsi dengan makna benda-benda lain. Supaya makna dia tidak berkongsi dengan makna-makna lain. Bila kita belajar secara ilmiah, nanti kita akan bincangkan sesuatu yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang tu kita tak boleh bezakan mana fi'il, mana isim. Sebab pentakrifan kita, tasawur kita tentang fi'il ke, isim ke, harf tu tak jelas. Jadi sebab itu ulama kita, dia beri pentakrifan tentang isim. Jadi sebelum dia beri pentakrifan tentang isim, fi'il, harf tadi, dia bagi mukaddimah kan. Sebab dia kata kalam Arab ni, kalau kita selongkar dalam dictionary, dalam mu'jam dia, kita dapati bahawa kita buat selection, kita asing-asing, kita dapati ada tiga bahagian sahaja, iaitu isim, fi'il dan harf. Bila kita asingkan begitu, so kita kena perkenalkan what is isim. Kalau orang tanya isim tu apa benda, fi'il tu apa benda, harf tu apa benda. Masa kita buat pengasingan tu, sebab kita tengok kan, kalau ini menunjukkan makna gini, so dia masuk grup ni. Kalau dia menunjukkan makna begini, dia masuk grup ni. Kalau dia menunjukkan makna begini, dia masuk grup ni. Maknanya petunjuk-petunjuk dia tadi kan. So bila kita dapat petunjuk tadi, barulah kita buat pentakrifannya. Jadi pentakrifan dalam bahasa Arab yang biasa kita jumpa, definasi itu ta'rif. Ta'rifun ialah definasi. Pendefinasian tentang sesuatu. Satu lagi kalimah yang digunakan untuk ta'rif ini ialah haddun. So had makna sempadan. Maknanya orang lain tak boleh masuk. Bila ada had, tak boleh masuk. Jadi sebab itulah kita punya ta'rif tadi insan, kita nak keluarkan benda-benda yang lain, benda-benda yang tak bernyawa. So kita katalah insan itu haiwan. Jadi benda-benda yang tak bernyawa tadi telah dikeluarkan. So ini had kita ni had. So kita telah hadkan makna insan tadi kepada hanya haiwan saja. Benda yang tak bernyawa dan benda yang bernyawa tapi tak boleh bergerak macam pokok kan. Kita keluarkan daripada ta'rif. Kalau haiwan dia boleh bergerak. So kita telah hadkan. Kalau kita sebut haiwan saja, tu had dia tu besar sangat. So masih lagi banyak haiwan-haiwan lain boleh masuk lagi kan. Kita perkecilkan lagi had dia tu, kita kata natik. So bila natik terkeluarlah mengembek, mengembuh tu kan. Natik. Walaupun ketawa apa tu termasuk ciri-ciri manusia kan. Tapi itu bukan ciri-ciri umum, itu ciri-ciri khusus. Itu ciri-ciri lebih khusus. Jadi pentakrifan tadi, ada kalanya
Definasi pentakrifan ni digunakan haddun, ada kalanya dia guna rasmun, ada kalanya dia guna lafziyun. Lafaz, lafzun lah. Guna lafaz. So definasi juga lafaz kan, kita tengok dalam tafsir Jalalain kita katakan, satu kalimah mentafsirkan satu kalimah yang lain. Satu kalimah tu kita tak faham apa makna dia. Contohnya al-ma'un. So dia tafsir dengan ibrah, fa'sun, qas'ah. Dia bagi contoh aja. Makna itu lafaz. Makna tarif dia, tarif al-ma'un dari segi lafaz. Kalau tarif sebenar al-ma'un tadi ialah sesuatu yang digunakan oleh manusia di rumah dia yang biasa-biasa saja. Keperluan biasa manusia. Yang itu contoh kan? Itu lafaz. Kalau rasam ni, dia tanda je. Macam dia lebih spesifik sikit. Macam tadilah ketawa tadi. Kita kata, al-insanu hayawanun, kita tak kata natik. Kita kata dhahik. Ketawa. Jadi seolah-olah macam kita telah spesifikkan. Ini tanda lah. Tanda manusia. Ini tanda manusia. Ketawa ni tanda manusia. So dia lebih spesifik lagi daripada natik. Sini penggunaan had lah kan. Fahaddu, maka ta'rif. Isim. Fahaddulis mi. Maka, maknanya maka di sini, jika lah sini kan. Jika kamu telah mengetahui apa yang telah diterangkan sebelum ini, maka ta'rif bagi isim ialah annahu, ia adalah kalimatun. Isim, kalimah. Isim bukan benda lain. Isim adalah kalimah. Kalimah kan dia dah ta'rifkan kalimah lafzun wudi'a li ma'nan. Kalimah ialah lafaz yang mempunyai makna yang telah ditentukan. Sekian, 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 sekian. Dan kalimah itu tadullu, menunjukkan ala, sama dengan atas tadi, menunjukkan kepada makna. Satu makna. Kalimah tu menunjukkan satu makna. Maknanya kalau kalam menunjukkan satu makna. Kalam, pen, pensel. Sayyarah menunjukkan satu makna. Kereta. Makna, kalau kita sebut makna itu ialah sesuatu yang berjalan lah. Kalau kita kata kereta tu terjemah. Kalau makna tu apa? What is the meaning of pen? Pen ialah sesuatu yang digunakan untuk menulis. Itu makna dia. So dia menunjukkan makna pada diri dia sendiri. Fi nafsiha. Tengok dia tu, dia dah menunjukkan makna yang sekian-sekian. Tadi kan kita kata yang ada makna pada diri sendiri sama dengan fi'il kan? Yang ni kan umum. Ada makna ni, fi nafsiha umum kan? Kemudian yang natik tadi, yang khusus tadi, kita khususkan lagi supaya kita keluarkan fi'il. Ghaira boleh baca, ghairi boleh baca, ghairu boleh baca. Kalau kita baca ghairu, kita tambah sini huwa. Huwa ghairu muqtarinin. Kalau kita baca ghaira, artinya ini adalah hal kepada makna. Makna yang keadaan dia macam mana makna tu. So makna ni dah dia ada sifat di sini. Makna ni sifat dia. Fi nafsiha. Kalau nak jadi sahibul hal, kena makrifah kan? Ataupun taksis. So makna sini nakirah. Tapi disifatkan oleh nafsiha. So sekarang ini makna layak menjadi sahibul hal. Jadi ini hal dia. Ghaira muqtarinin. Muqtarinin. Tidak beriringan. Ataupun kita baca ghairi. Kalau kita kata ghairi, sifat kepada makna. Selepas alam, istilah bagi bawah kan? Tapi kita baca bagi atas ni, bukan kerana ala. Kerana memang dia ni, asal lagi dibaca macam tu. Tak boleh baca makniyin, tak boleh. Awal-awal lagi dia tu lahir macam tu, maknan. So jadi, ala maknan sebenarnya ala makniyin. So consider kita pertimbangkan yang asal dia tu bagi bawah, maka sifat dia kena bagi bawah lah. Ala maknan ghairi muqtarinin. Yang menunjukkan kepada makna yang sifat makna tu, apa keterangan mengenai makna? Makna tu tidak beriringan dengan ni dengar kan? Tidak beriringan dengan ahadi one of. Salah satu daripada 3 zaman, 3 waktu. Bi ahadil azminati as-salasati. Yakni madi, mustaqbal dan juga hal. Ini masa lepas
masa akan datang, masa sekarang. So ada 3 masa kan? Dia tidak beriringan dengan mana-mana salah satu daripada 3 zaman ni. 3 waktu ni. Okey, sekarang ni dia tafsirkan apa maksud tiga zaman tu. Ni aku maksudkan 3 zaman ataupun 3 waktu itu ialah al-madiyah, ni maf'ulun bih. Ni I means al-madiyah wal hala, yani past, yani present, wal istiqbala, yani future, akan datang. Kemudian dia bagilah contoh. Seperti karajulin. Rajul ialah kelakian, yang memiliki kelakian, sifat kelakian. Dinamakan rajul. So dia mempunyai makna pada diri dia sendiri. Sebut saja rajul, kita tahu mempunyai makna kelakian. Sebut ilmu, tahulah ilmu ialah keilmuan. Maknanya dia satu tasawur, kan? Satu tasawur, satu pengetahuan terhadap sesuatu. Wa ilmin. So dia bagi yang zat ni kan. Contoh untuk zat, yang ada zat itself. Satu lagi yang maknawi. Ilmu dia tak boleh tengok. Kalau lelaki boleh tengok, boleh pegang. Itu kita panggil zat. So kalau ilmu dia tak boleh pegang. So dia benda yang maknawi. Benda yang abstrak. So benda abstrak juga termasuk dalam isim. Jadi kalau kita baca kitab-kitab nahwu, mana-mana pun, kalau dia mentakrifkan isim, inilah takrif dia. Tak kira dia guna sini lafzun ke, annahu lafzun ke, kalimatun ke. Pokoknya isim tu ialah kalimah yang mempunyai makna pada diri dia sendiri. Tak perlu kepada bantuan kalimah lain. Dan dia tidak melibatkan masa. Kalau takrif, kalau kita sebut definasi, dia kena jami' dengan mani'. Pentakrifan tu mestilah komprehensif, jami'. Maksudnya semua benda masuk dalam tu. Semua benda masuk. Maknanya kalau kita sebut insan sebagai haiwan kan, maka semua haiwan akan masuk. Komprehensif lah. Tapi tak boleh juga terlalu komprehensif. Kita kena ada sekatan-sekatannya. Tak boleh rusa pun masuk, lembu pun masuk, tak boleh. So kita kena mani'. Kita kena ada sekatan yang menegah daripada benda lain masuk. So, yang jami' tadi ialah haiwan. So, yang mani' tadi ialah natik. Kalau isim tadi, yang jami' tadi, dia memiliki makna pada diri dia sendiri. Maknanya, bila jami', fi'il pun masuk jugalah. Fi'il pun masuk juga. Sedangkan kita tak nak fi'il tu masuk. So, kita kena masukkan satu lagi istilah yang mani', yang kita nak buang fi'il. Buang fi'il mani' iaitulah kita kata dia ni tidak ada masa. Tidak melibatkan mana-mana masa di kalangan masa yang 3, iaitu past, present and future. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua selalu dibincangkan dalam kitab nahwu ialah tentang macam mana nak kenal isim. Benda ni akan digunakan bila kita terjebak dengan permasalahan. Kita terjebak dengan permasalahan. Misalnya kita ada qad. Kemudian selepas qad tu ada satu kalimah kan. So kita agak-agak selepas qad ni nampak-nampak dari segi kefahaman kita, ini isim lah. Dari segi terjemahan kita. Salah lah. Sebab qad ni dia hanya masuk kepada fi'il. Jadi tanda bagi fi'il ialah adanya qad. Dengan adanya qad, maka selepas dia itu fi'il, bukannya isim. So kadang-kadang kita memang jarang sekali kita tahu sesuatu perkataan dalam bahasa Arab. Perkataan tu pelik-pelik kan. So kita tak boleh nak agak. So kita kata ini isim. Padahal di situ ada qad. Kalau orang kata itu isim, kita kata fihi nazarun. Ini salah. Ini kena tengok semula. Sebab alamat untuk fi'il ialah qad. Qad bukan alamat untuk nak kenal isim. Untuk kenal ciri-ciri mana fi'il, mana isim. Okey, sekarang mula-mula apa dia
tanda ataupun alamat isim. Wa alamatuhu, tanda bagi isim, alamat isim. Macam mana nak kenal isim? Yang pertama, ayyasihha, sah ikhbaru, ayyasihhal ikhbaru anhu wa bihi. Contoh, Zaidun qaimun. Cuba tengok Zaidun qaimun. Kalau kita buat satu study kan tentang Zaidun qaimun ni, nak cerita apa sebenarnya? Dia nak cerita Zaid itu berdiri. Ini satu penceritaan. Satu perkhabaran kepada orang yang dengar. Zaid itu berdiri. Jadi ucapan kita Zaidun qaimun itu ialah satu ikhbar, satu pemberitahuan. Ikhbarun. Kita nak beritahu orang Zaid itu qaim. So bila kita guna istilah memberitahu, so yang ni yang nak diberitahu kan. Zaid ni kita nak beritahu. Maknanya orang depan kita ni dia tahu dah Zaid. Dia dah kenal dah Zaid. Cuma dia tak tahu nak cerita tentang apa. Bila disebut Zaid tu, dia nak cerita tentang apa? Dia nak cerita tentang Zaid tu sedang berdiri. So yang ni yang benda yang kita nak ceritakan. Yang ni kalimah yang digunakan sebagai cerita ataupun penjelasan tentang Zaid. Oleh kerana kita guna ikhbar, maka yang ni kita guna nama dia. Tadi dia tulis apa? Ikhbar anhu. Ikhbar anhu. Diberi perkhabaran tentang dia. Diberi perkhabaran tentang dia. Pun tentang dia. So Zaid tu kita nak terangkan tentang dia kan. Yang ni dijadikan cerita kan. Dengan dia lah dijadikan cerita. So pakailah bihi tu. Dengannya dijadikan cerita. Dengannya dijadikan penjelasan terhadap Zaid tu apa benda nak ceritanya. So yang ni kita panggil ikhbar bihi. Boleh juga kita buat gitu. Kadang kita guna istilah mukhbar anhu ataupun mukhbar bihi. Yang ni yang diceritakan tentangnya, yang ni diceritakan dengannya. Jadi dia kata, nak kenal isim, dia boleh digunakan sebagai benda yang kita nak cerita, Zaid. Mestilah benda yang kita nak cerita ni benda. Dan isim dia boleh juga dijadikan cerita. Macam qaimun. Bila sebut qaimun, kita tahu qaimun ni ialah satu tasawur, satu pengertian keadaan orang yang berdiri. Kan? Macam ilmu tadi. So dia boleh menjelaskan pada diri dia sendiri. Dan dia ada masa tak? Dia tak ada masa. Okey, ini istilah yang kita gunakan, cerita mencerita. Kalau kita istilahkan dari sudut mula penceritaan, so kini kita sebut mubtada. Yang dimulakan cerita dengannya. Yang ni ceritanya, khabar. So macam-macam istilah yang kita boleh gunakan. Berdasarkan apa pertimbangan-pertimbangan yang kita letakkan. So dia kata yang pertama nak kena isim tu ialah isim tu kalau kamu buat ayat mubtada khabar. Mubtada tu isim, khabar tu pun isim. Kalau sekiranya dia tidak melibatkan masa lah. Kalau dia melibatkan masa, misalnya Zaidun, Zahaba, yang ni tak boleh lah kan. Sebab Zaidun ni boleh. Yang ni tak boleh. Sebab ikhbar bihi tadi, dia walaupun dia ikhbar bihi, tapi dia melibatkan masa. Dia nak ceritanya, di tempat sini, di tempat sebagai khabar ni, juga boleh diletakkan isim. Untuk bahagian yang pertama ni, benda yang kita nak ceritakan ni, so benda yang nak diceritakan, only hanya boleh isim. Belah sini, hanya boleh isim. Sebab, fi'il ni, hanya digunakan untuk menceritakan sesuatu. Macam Zaid, Zaid pergi. Sebab pergi itu menceritakan tentang Zaid.
So bahagian sini hanya isim sahaja. Bahagian sini boleh isim, boleh fi'il. Boleh isim, boleh fi'il. Jadi dia kata sini, tanda bagi isim ialah boleh, dia kata sini, sah artinya boleh. Kita jadikan dia sebagai mubtada, boleh kita jadikan dia sebagai khabar. Okey, nombor 2. Ini nombor 1 kan? Nombor 2, wal idhafatu. Yang ni masdar kan, dia guna masdar, tapi dia guna an lah. So maknanya sini, ni masdar kan? Al-idhafah. Pengidhafaan. Idhafah. Tengok. Gulamu atau gulami Zaidin. Gulamun. Satu lagi, Zaidun. Kalau kita sebut gulamun, any gulam, any budak, any hamba lah. Kalau kita kata, kalau gulam kita maksudkan budak-budak. Kalau kita maksudkan gulam tu hamba, hamba lah. So, hamba Zaid ataupun budak Zaid. The servants of Zaid, Zaid servant, kita pakai of sini kan? So kita tulis gulamu Zaidin. Gulam tadi yang asalnya umum, kita tak tahu gulam mana-mana. Kita tak tahu. Any gulam, umum. Bila kita nak khususkan, so kita gabungkan dia dengan milik siapa. So gulamu Zaidin. Gulam milik Zaid. So milik itu dalam bahasa Arab panggil idhafah. Sandar kan. Kalau sebut gulamu, dia tidak bersandar kepada mana-mana. So kalau kita sandarkan gulam tu kepada Zaid, artinya sandar dari segi milik. So gulam milik Zaid. Itu apa nama? Khusus kan? So khusus maknanya dulu nakirah umum. Kemudian jadi khas. Umum khusus ni ciri-ciri siapa? Ciri-ciri isim. Bukan ciri-ciri fi'il. Fi'il dia tak ada khusus umum. Dia adalah satu kefahaman, pergi. Bukannya pergi itu. Pergi ini, bukan, pergi. Dia umum. Kalau pensel itu, pensel ini, pensel awak, pensel Ziyad, pensel Zaid, itu dah jadi khusus, milik. Jadi pemilikan itu adalah tanda bahawa benda itu adalah, kalimah itu adalah isim. Maknanya, fi'il tak boleh idhafah lah. Kita tak boleh letak fi'il sini. Fi'il jadi mudhafu ilaih boleh lah. Tapi, ni, yang sini ni. Bahagian mudhaf ni. Yang ketiga, dukhulu lamit ta'rif. Karrajul. Seperti karrajuli. Seperti lelaki itu. The man. Dia kata masuknya lam. Alif lam ni, ulama khilaf. Dia nak kata alif lam ni satu package ke? Ataupun lam tu yang asalnya. So kalau dia sebut lam di situ, lam lah asal. Alif lam ni maksudnya yang asalnya ialah lam tu. So lam tu lah yang bermakna the-nya. So lam the ni ta'rif tu lam yang bermakna the. Yang bermakna tertentu. Jadi tadi macam kita kata tadi, sesuatu yang khusus umum ni ciri-ciri yang boleh dikhususkan ialah ciri-ciri isim, bukan ciri-ciri fi'il. Fi'il ciri-cirinya nakirah, sebab tu dia hanya boleh jadi khabar kerana asal khabar nakirah. Lagi wal jarru, tanda nak kenal dia jar. Contohnya so birrajuli, dengan lelaki. Ni huruf jar kan? So huruf jar ni dia hanya masuk kepada isim. Dan kesan dia ni. Kesan dia bagi bawah. Jar. Jadi kesan itu tanda dianya isim. Ini, yang ni ada mengena dengan B tu. B yang memberi kesan. So kesannya sini. Jadi kesan itu menunjukkan bahawa yang ini adalah isim. Kerana B ni hanya masuk kepada isim. Ciri-ciri khusus bagi isim ialah berbaris bawah. Fi'il tidak ada baris bawah. Kalau kita tengok fi'il tu, kalau baris bawah tu, misalnya asalnya baris mati. Tiba-tiba kita baris bawahkan dia. Ini bukan kerana dia baris bawah. Kerana adanya alif lam di sini. Sebab kita nak suruh bunyi tu sedap, ringan disebut.
So kita tak matikan sebab sini mati, sini mati. Nak bunyi tak boleh. So kita pinjam baris bawah. So baris bawah ni bukannya baris bawah fi'il. Pinjaman aja. Kerana baris bawah ini hanya milik isim. Kerana isim ni menerima huruf jar. Dan huruf jar ni hanya masuk kepada isim. Dan kesan dianya ialah baris bawah. Lagi watanwinu. Kalau kita sebut walad lah. Waladun kan? Kita sebut waladun. Anak. Kita tanwinkan dia. Habis situ dah. Finish. Tanwin itu dia memberhentikan daripada kita sambung. Berbanding dengan fi'il. Fi'il kalau kita sebut zahaba, dia tak habis lagi. Sebab dia kena sebut fa'il. Mana ada fi'il yang tak ada fa'il? Zahaba, Zaidun. So bezanya, fi'il kalau sebut dia tak habis. Isim kalau sebut dengan tanwin, habis dah. Tak perlu kau ada fa'il. Fa'il lagi tak perlu dah. So ini adalah tanda bagi, tanwin tanda bagi isim. Nahwu bi Zaidin. Dengan Zaid. Ada tanwin kan? Bila sesuatu yang ada tanwin, intinya dia adalah isim. Watasniyah. Watasniyah tu. Tasniyah juga ciri-ciri isim. Sebab sesuatu yang boleh berbeza-beza, yang boleh berbeza-beza, maka itu ciri-ciri isim kan? Satu batang pen, dua batang pen. Pen tu kita ada dua batang. So, dua batang tu dua pen yang berbeza-beza kan? Dia boleh berbeza. Dia boleh tasniyah lah. Maknanya qalamun. Boleh qalamun. Jadi qalamani. Ada dua pen lah. Dua zat. Tapi fi'il dia tak boleh. Dia tak boleh dua fi'il. Satu saja fi'il. Perbuatan tu satu aja. Perbuatan hanya satu. Pelaku tu dua. Kan? Yazhabani. Pemergian tu satu aja. Yang pergi tu dua orang. So tasniyah di sini bukannya tasniyah fi'il. Tasniyah fa'il, pelaku perbuatan. Fi'il dia tak ada tasniyah. Dia tak ada jamak. Fi'il tak ada jamak. Fi'il tu makna fi'il tu. Bukannya pelaku yang tasrif kita tu ada tasniyah, ada jamak. Itu pelaku dia. Faham tak? So, yang ada tasniyah, yang ada jamak, itu adalah ciri-ciri isim. Wal jama' dan wan na'tu, sifat. Rata-rata ahli nahwu kata ciri-ciri isim ni ialah mausuf yang boleh disifatkan. Kerana fi'il tak boleh disifatkan. Tapi musannif kata ciri-ciri fi'il, ciri-ciri isim di sini ialah na'tun, sifat. Maknanya rajulun alimun. Alimun itu sifat. Itu adalah isim. Tapi fi'il boleh juga jadi sifat kan? Boleh. Boleh pun ulama nahwu kata asalnya dia ditakwil sebagai mufrad, yakni ditakwil sebagai isim juga. Jadi kalau fi'il jadi sifat, artinya asal dia bukan sifat kerana dia pun ditakwil sebagai isim mufrad. Baik, cuba kita tengok. Zaidun zahaba. So fi'il ni tugas dia menceritakan. Cerita ni istilah dia macam-macam kita sebut. Khabar, sifat, hal. Dia sebagai penerang saja. Cuma istilah-istilah aja berbeza. Kita kata khabar. Kalau jumlah tu mubtada khabar. Kalau sifat mausul kita kata sifat. Kalau hal zulhal kita sebut hal. Contohnya sini Zaidun zahaba kan. So ini mubtada, ini khabar. Tapi hakikatnya zahaba tu hanya menerangkan Zaid kan. Penerang kan. So dia sendiri tak boleh disifatkan. Dia menyifatkan, dia tak boleh disifatkan. Lagi rajulun yazhabu. Seorang lelaki pergi. Ini nakirah. Kalau nakirah, dia tak panggil mubtada khabar. Dia panggil ini mausuf. Ini sifat. Maknanya kata perbuatan menyifatkan lelaki. Lelaki yang macam mana? Lelaki yang pergi. Yazhabu. So, tugas fi'il sebagai penyifat, penerang.
dia tidak boleh diterangkan. Kalau isim, dia boleh diterangkan. Dia boleh disifatkan. So, wan na'tu. Sebab tu kita belajar tentang na'at ni, tentang isim lah. Antara i'rab isim tu ialah, kita ngaji dalam nahwu kan. Tabik tu salah satunya ialah na'at. Maknanya i'rab isim tu, dia akan jadi tabik bila dia jadi sifat. Ataupun dengan istilah lain dia kata na'at. Maknanya kalau ada na'at, adanya man'ud. Kesimpulannya, alamat isim ialah jadi mausuf ataupun man'ud. Ataupun kalau kita kata na'at ataupun sifat adalah ciri-ciri isim. Kalau masalah berbangkit mengatakan bahawa fi'il juga boleh jadi sifat, kita kata bukan. Kerana fi'il yang jadi sifat itu hakikatnya fi'il itu ditakwil sebagai isim mufrad. Jadi tidak timbullah fi'il, ciri-ciri fi'il ialah sifat ataupun na'at. Rajulun yadhhabu bermakna rajulun dhahibun. Wattasghiru, dan pengecilan. Maknanya kalau zahaba pergi, kita tak boleh kata pergi dia tu dalam gaya yang sikit. Pergi tu pergi jalan selangkah lah kita kata. So kita nak ejah perkataan zahaba tu jadi zuhaiba ke? Tak boleh. Dalam kalam Arab, kalau kita nak kecilkan sesuatu, hanya isim boleh dikecilkan. Misalnya, rajulun, lelaki biasa. Kalau lelaki tu kecil, ataupun kita nak hina dia, rujailun. Ya, boleh dikecilkan. Hanya isim boleh dikecilkan. Maknanya ada wazan yang tertentu, ada form yang tertentu, ada sirah yang tertentu untuk menunjukkan kalimah itu adalah termasuk isim yang ditasghirkan, yang dikecilkan. Wan nida'u, dan juga nida. Kita ada ya kan? Panggil. So ya ni panggil benda. Bukannya panggil perbuatan. Ya Zaidu, ya ayyuhar rajulu, ya rajulu. Panggil orang kan? Panggil benda, panggil mana bukan panggil perbuatan. Jadi sudah tentu sesuatu yang dipanggil tadi ialah isim. So nida di sini artinya adanya ya, panggilan, adanya munada, adanya kalimah yang digunakan sebagai panggilan, ada kalimah yang dipanggil. Contohnya sini, ya Zaidu kan? Wahai Zaid. Nah, ini kita panggil nida lah semua ni. Pemanggilan. Pemanggilan terdiri daripada partikel panggilan dan juga isim yang digunakan, isim yang dipanggil. Kita panggil munada. Yang ini kita panggil harfun nida. Fa inna kulla hazihi, jika kamu telah mengetahui semua perkara itu, maka sesungguhnya dia kata setiap yang ini, kalau ini semua inilah fa inna kulla hazihi min khawasilis ni, di kalangan ciri-ciri khusus bagi isim, bukan bagi fi'il dan harf. Okey, sekarang ni dia jelaskan tadi kan, dia kata salah satu alamat ataupun tanda isim ni ialah boleh kita ikhbar anhu, boleh kita ikhbar bihi. Ikhbar anhu, ikhbar bihi. Apa makna ikhbar anhu, ikhbar bihi ni? Tadi kita dah jelaskan. Sekarang ni dia bagi sebab ramai orang tak tahu. Dia kata wa makna, the meanings of ikhbar anhu ialah ayyakuna al-isim, isim tu jadi mahkuman alaihi. Pening pula, istilah baru pula, mahkum alaihi. Jadi Zaidun qaimun, kalau kita pertimbangkan hukum, Zaid ni kita tak beri apa-apa hukum pada dia. Hukum ni maknanya cerita lah. Kalau kita guna istilah cerita, jadi mukhbar anhu. Kalau istilah kita gunakan hukum, ini belum dihukumkan apa-apa lagi ni.
boleh dihukumkan. Ni benda yang nak dihukumkan kan ni? Benda yang nak dihukumkan, kita panggil mahkum. So, mahkum yang dihukumkan ke atasnya lah. Alaihi. Yang ni nak dihukumkan ke atasnya. Dihukumkan apa? Kena penjara ke? Kena dibebaskan ke? Yang ni cerita dia lah. Zaid ni, bila orang sebut nak hukum apa ni Zaid ni? Zaidun rupa-rupanya nak hukumkan, artinya nak ceritakan bahawa dia ni berdiri. So ini kalau kita guna istilah hukmun, penghukuman. So Zaid ialah sesuatu yang kita akan hukumkan dia. Yang ni kita hukumkan dengannya. Mahkum juga. Yang ni guna bihi. Jadi nama bagi Zaid ni yang pertama, mahkum alaihi pun boleh pakai. Maknanya tadi ikhbar anhu pun boleh pakai. Kalau tahu istilah ni maka boleh pergi baca kitab tinggi-tinggi. Sebab kitab tinggi-tinggi nanti dia tak sebut dah mubtada khabar. Dia sebut ikhbar anhu, dia sebut mahkum alaih. Kepala kita kena cekak. So awal-awal dia dah bagi di sini. So bila dia sebut macam ni, artinya dia nak korek satu kefahaman. Nanti tiba-tiba nanti kita akan berjumpa dengan ayat yang mempunyai makna yang complicated. So kita kena menggunakan kaedah-kaedah penyampaian untuk menjelaskan makna tu. Mestilah pakai istilah kan? So dia perkenalkan istilah-istilah dulu. Sebab nanti kita akan jumpa ayat yang pelik-pelik, terutama sekali dalam Al-Quran. Ayatnya tonggang-langgang duduk depan belakang, mana yang benda yang nak ceritanya, mana yang ceritanya. So kena ada istilah kan? Selain daripada mubtada khabar. So yang umumnya ialah mahkum alaihi dengan mahkum bihi. Ataupun al-ikhbar anhu, al-ikhbar bihi. Ataupun satu lagi, musnad ilaihi dengan musnad sahaja. Ini istilah umum yang akan dipakai bila-bila masa saja kalau kita nak mendalami struktur bahasa Arab yang akan diterangkan oleh ulama. Ayat ni makna gini kerana dia musnad, dia duduk sini. Perkataan ni, dia tak boleh jadi musnad. Dia kena jadi musnad ilaihi saja, tak boleh jadi musnad sini. So kalau kita tak cekak sini, susahlah. Tapi kalau mengaji tak apalah. Kita dah ngaji ni, kita dah ada dah istilah tu. Cuma ingat tak ingat. Tapi bila kita mengaji, contohnya sambung mengaji dengan saya lagi, so benda tu akan berterusan. Dia automatik dia lama-lama akan jadi ingat dengan sendirilah. Melainkan kita belajar sini aja. Kemudian kita dah tinggalkan. So nanti dah tak ingat dah. Sebab tu kita mengajar Jalalain tadi. Kenapa kita ngaji Jalalain? Sebab kita nak guna istilah-istilah, semua istilah yang kita ngaji tu akan digunakan dalam pengajian tafsir, pengajian hadis. Liqaunihi kerana liqaunihi fa'ilan. Kerana kalau kita guna istilah mahkum alaihi, sesuatu yang dihukumkan, kalau kita guna fi'il, contohnya zahaba Zaidun. Okay, sekarang ni Zaid tak duduk depan kan? Zaid duduk belakang. Ini cerita ni. Fi'il cerita. So bila cerita, dia mahkum bihi ataupun musnad ataupun istilah tadi mukhbar bihi. Yang ni benda yang nak diceritakan. Mahkum alaih, yang dihukumkan. Dan yang hanya boleh jadi fa'il itu isim. So maknanya walaupun jumlah ni jumlah fi'liyah kan, tapi hakikatnya dia ni adalah mahkum alaih. Walaupun dia duduk belakang. Kalau kita buat depan kita Zaidun, Qaimun tadi, kita pun ingat mubtada. Mubtada semua isim. So kalau kita guna istilah mubtada saja, tu dia tidak menyeluruh untuk kita kena isim. Kita guna musnad ilaih ataupun mahkum bihi, mahkum alaihi. So bila kita guna mahkum alaihi ataupun mahkum bihi, maka dia letak macam mana pun, duduk depan atau duduk belakang tak kisah. Sebab kita tahu mana benda yang nak diceritakan, mana yang kena cerita. Mana yang nak diceritakan, mana yang menceritakannya. So kalau jumlah fi'liyah ke zahaba, Zaidun, kalau kita consider istilah tu dari segi perbuatan dan pelakunya. So ini istilah dia fi'il. Ini istilah dia fa'il. Apa makna hakikat fa'il tu? Fa'il ialah sesuatu yang dihukumkan. Sebab Zahabah tu cerita kan. Zaid ni, kita tak tahu apa hukum ke atas dia kan.
So ini mahkum alaihi. Yang ini mahkum bihi. Dan juga maf'ulan. Maf'ulan di sini maf'um ma lam yusam ma fa'iluhu. Yang ini na'i fa'il. Jadi na'i fa'il juga isim. Sebab dia al-ikhbar anhu. Contoh sini kutila Zaidun. Zaid kutila fi'il. Zaid naik fa'il. Ini istilah dari segi kalau kita pertimbangkan ini fi'il, ini fa'il, ini perbuatan, kata kerjanya, yang ini pelakunya. Yang ini fi'ilnya, yang ini pelakunya. So nama dia fi'il, fa'il. Tapi kalau maknawi, benda yang maknawi, yang ni yang nak dihukumkan. Yang ni tukang hukum. Walaupun hidup depan. Bukannya kutila, sebut kutila. Kutila tu kita nak tahu apa itu kutila? Zaidun. Kutila adalah Zaidun. Salah kan? Zaid telah dibunuh. Dibunuh gitu. Jadi Zaid ialah mahkum alaihi. Kalau kita guna istilah dihukumkan. Kalau kita guna istilah musnad, musnad ilaih yang disandarkan hukum kepadanya kan? Musnad ilaih. Yang ni musnad. Yang ni musnad. Samalah juga mubtada. Liqauni fa'ilan wa maf'ulan atau mubtada'an atau mubtada. Contohnya Zaidun qa'imun. So Zaid mubtada kalau kita guna istilah cerita mencerita. Yang ni yang dimulakan cerita dengannya mubtada. Yang ni ceritanya khabar. Hakikat dianya kita jatuhkan hukuman. Zaid ni dihukumkan dengan apa? Hukuman artinya ceritalah. Zaidun mahkum, sini mahkum alaihi. Dia yang akan dihukumkan. Dengan kenyataan apa dihukumkan? Kenyataan qaimun. Yang ni mahkum bihi. Istilah ni akan dipakai bila kita nak tadabbur makna secara halus, secara dakik, secara mendalam. Perbincangan akan menggunakan istilah. Orang tak tahu istilah tak boleh masuk grup. Masuk grup tak boleh. Sebab tu orang yang pandai bahasa Arab, boleh speaking, boleh menulis, masuk kelas murni labik, dia keluar. Dia tak tahu bicara apa. Tak tahu cerita tentang apa. Sebab dia tak kuasai istilah. Satu jenis anak murid kita, dia menulis pun tak berapa reti. Cakap pun tak berapa reti. Tapi istilah ni dia faham. So dia bolehlah masuk kelas murni. Sebab perbincangan ni perbincangan ilmiah. Boleh dihuraikan dalam bahasa Melayu pun. Pengajian peringkat tinggi bukan perlu standard bahasa Arab kita hebat-hebat sangat tak. Perlu kepada teknikal. Memanglah tak dinafikan kalau kita memiliki dua-dua tu lagi hebatlah. Tapi tidak bermakna kalau kita pincang di situ kita tak boleh mengikuti pengajian lebih tinggi lagi. Wa yusamma, sikit lagi wa yusamma, dan dinamakan isim ni. Wa yusamma isim. Wa yusamma al-ismu. Isim ni dinamakan isim pasal apa? Wa yusamma nisman. Dinamakan isim itu sebagai isim. Sebab apa? Kan kalimah kan, kita ada kalimah. Kita ada kalimah. Kalimah terbagi pada 3. 1, 2, 3. Kenapa guna istilah isimnya? Kenapa guna istilah fi'ilnya? Kenapa guna istilah harfnya? Ni isim ni, contohnya kita ambil qalamun kan. Kenapa qalamun tu guna istilah isim? Kenapa? Kenapa ambil isim? Tak boleh kau guna istilah lain, perkataan lain. So dia kata wa yusamma isman, dinamakan isim tu isim li sumuwihi, kerana ketinggiannya. Sama kan langit kan. Bukan tinggi tu. Asalnya sin mim waw tu. Bila ada alif tu dia tukarlah waw tu kepada hamzah. Asalnya sumuwun, ketinggian. Li sumuwihi, kerana tingginya dia ala mengatasi qasimaihi, dua partnernya. Kita ada kalimah terbagi kepada
Isim, fi'il, harf. Ini partner dia lah kan? Ini partner dia. Bilangan isim dalam kalimah Arab lebih banyak daripada fi'il, lebih banyak daripada harf. Jadi dari segi bilangan, isim menguasai fi'il, menguasai harf. Atas dasar kalimah. Kalimah ni, kalimah yang ada tanwin-tanwin. Qalamun. Kalimah yang ada makna pada diri dia sendiri dan tidak melibatkan masa kan. Kalimah yang jenis ni, dia lebih banyak daripada kalimah yang ada makna dan ada maksa. Dan lebih banyak lagi daripada kalimah yang tidak boleh menunjukkan makna pada diri dia sendiri melainkan dengan perantaraan kalimah yang lain. So yang ni yang paling banyak sekali kalimah. Yang ni nombor 2, yang ni paling sedikit sekali. So maknanya yang ni telah mengatasi yang partner-partner dia yang ni. Atas dasar mengatasi tadi. Sumu lebih tinggi kedudukan dia. Bila dia lebih banyak artinya dia lebih tinggi kedudukan dia. Sebab tu dia kata li sumuwihi. Kerana dia tinggi tadi, so alim ulama pun guna ismun lah. Sebab dia paling tinggi sekali. Kita guna nama istilah ismun. Bukannya ismun tu benda. Ismun maknanya benda yang tinggi. Sesuatu yang tinggi, yang melebihi yang lain. La bukannya li qaunihi, bukan kerana dia wasman. Artinya ada ulama yang mengatakan asal ismun ni yang tadi bermula dengan sim, sumuwun. Kemudian tukar nanti waw ni hilang-hilang, tukar jadi hamzah gitu. Hamzah wasal kan? Yang satu lagi dia ada, dia kata bermula dengan waw, wasmun. Kemudian dia taklil, buang waw, tukar kepada alif gitu. Maknanya dia nak kata asalnya ada waw. Bila asal ada waw, makna dia tanda. Sesuai dengan isim ialah tanda bagi makna, tanda ataupun alamat. So tengok tu sign macam sign board lah. So tengok ini tahu dah ini nak pergi ke mana ataupun ini menunjukkan kepada apa. Bila dengar perkataan qalam, so dia menunjukkan sesuatu yang boleh menulis. So ini tanda. La liqauni bukan disebabkan kerana dia adalah wasman alal makna. Tanda kepada makna. Kalau gitu, fi'il pun isim jugalah. Sebab sebut saja fi'il, dia menunjukkan kepada satu makna. Dia pun alamat kepada makna juga. Tak betul lah kan? Artinya ada dua kelompok ulama. Satu yang mengatakan asal perkataan ismun ialah daripada sumu. Makna tinggi. Satu lagi yang mengatakan asal bagi isim ialah wasmun. Makna dia alamat. Alamat kepada makna yang nak ditunjukkan olehnya. Makna sini, tanda kepada makna lah. Mana dia menunjukkan makna apa. Tanda bagi makna tertentu. Tapi makna ni tak kuat lah kan. Sebab perkataan fi'lun juga tanda. Kita sebut fi'il, dia pun menunjukkan kepada sesuatu. Adakah maksudnya dia tu isim? Jadi makna musannih ni, pengarang kita ni, dia ambil pendapat ulama Basrah lah. Ulama Basrah kata, asal bagi ismun ialah sumuwun. Manakala ulama Kufah kata asalnya ialah wasmun. Wallahu a'lam bis-shawab.